Selamat dan selamat pagi kepada semua yang hadir bagi sesi Reka Open Mic untuk hari yang pertama. Uh, Terima kasih sekali lagi kepada Cik Simon selaku host kita dan kepada Cik Mahani telah selesai dia punya sesi perkongsian. Pada untuk seterusnya untuk sejam seterusnya, jangan kami share kami pun slide. Banyak juga bukan slide tu, just sesi slide pengenalan. Dapat lihat lah. Dapat lihat. Dapat dapat. Okey. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fran Blawan Anthony dan saya merupakan penolong pegawai teknologi maklumat uh, bertugas di bahagian aplikasi akademik. Okey, untuk Reka ni saya merupakan pengguna dan salah seorang daripada Reka Drivers dan saya telah menggunakan platform Reka tu Reka ini lama saya rasa lebih kurang 2-3 tahun lah saya dah gunakan platform Reka bagi tujuan development aplikasi in-house dan luar juga. Okey, baiklah. Dah boleh start ya? Dah ready untuk sesi seterusnya. Ya. Dipersilakan Cik Franz. Okey, Teruskan. kami share projek terus lah. Okey. Uh, okey. Dapat lihat skrin saya? My testing apps. Dapat lah. Dapat dapat dapat. Okey, saya sambung daripada perkongsian daripada Cik Mahani tadi. Dan ini mungkin lebih detail dan saya akan share apa yang kira pengalaman yang saya telah lalui sepanjang develop any kind of application menggunakan platform mereka. Okey, pertama kali kita pergi kepada form. Apa itu form? Okey, form merupakan salah satu komponen yang penting di dalam mereka untuk kita develop apa apps. Form ini memang penting. So di dalam form ni kita boleh bermain lah menggunakan apa-apa komponen di palette. Yang kita dapat lihat di sebelah kanan saya ni palettes. Dapat lihat? Tak nampak benda ni saya share. Ada sekejap ah. Nampak Franz. Ada Nampak. habis share kah? Okey, Ada. okey. Okey, di sebelah kanan saya ada dipanggil adalah palettes. Palette ni mengandungi kalau kita yang biasa guna macam komponen di dalam HTML, so this one lah adalah item tu. Kita ada symbol text, long text, rich text, kita ada drop down, date picker, tab, and then simple option untuk HTML text dan sebagainya. Dan sepanjang kita develop any kind of application dalam mereka, semua komponen ni amat berguna. Kita boleh olah dia menjadi pelbagai masa saya form tu boleh jadi pelbagaikan dia punya komponen lah, item-item dia lah itu. So setiap komponen tu dia punya fungsi tersendiri lah. Dia ada dia punya macam magic untuk form tu uh, menghasilkan apa output yang kita nak. Okay, pada pagi ini saya ada buat satu contoh. Okay, uh, dapat lihat ke yang dah di run saya? Dapat lihat lah. Dapat dapat. Okay. Okay, yang tuan-tuan dan puan dapat lihat, okay, yang ini kita panggil section. Macam maklumat peserta dan maklumat penjurian ni kita panggil section. Section maklumat peserta, section maklumat penjurian. Okay, di sini pada hari ini saya akan cuba uh, demo lah macam mana saya create satu apps yang saya rasa just untuk contohlah untuk tujuan penjurian lah. So di sini saya akan bermain dengan tag field, yang kita boleh ambil simple tag lah. Kita panggil simple tag. Kita bermain dengan static element. Kita bermain dengan fungsi scale. So and then kita ada fungsi untuk evaluate field yang tadi Cik Mana dia katakan kita boleh buat running function tu di dalam cycle ataupun evaluated field. So saya akan tunjukkan macam mana penggunaan evaluated field lah. Ah,
Okey, senang je penggunaan tu ni. Macam take file kita just tarik je. Tarik je mana yang item ataupun komponen yang kita nak guna. Okey, di sini okey. Macam contohlah saya buat satu create take file yang baru ataupun simple tag yang baru, saya akan tarik ke sini. Okey, dia akan keluar satu setup sebelum kita savekan komponen tersebut. Okey, di sini apa yang penting di sini adalah pertama label. Okey, label ni biasanya kita apa perkataan ataupun description yang kita type sini dia akan keluar menjadi apa yang user dapat lihat, apa yang orang yang mengisi borang tu dapat lihat. Contoh macam ni nama peserta, saya akan type nama peserta. Okey. Okey, contoh macam ni nama peserta ni dia punya kod ataupun parameter kami orang kira programmer selalu panggil ni parameter punya naming dia macam tadi guna, so dia akan keluar lah, dia akan beritahu okay this kind of uh, naming dah ada, so kita boleh apa boleh bagi description untuk naming yang lain lah, ataupun kita just macam waktu kita just uh, tukar dekat sini pun boleh juga. Okay, misalnya kata saya nak nama peserta ada dua tapi kod ni kita buat mungkin nama lain. Okay. Okay, contoh naming convention yang sesuai, saya galakkan kita guna contoh lah macam panjang, contoh nama pelajar, nama peserta, nama juri. Saya cadangkan penggunaannya memang dia memang auto macam mana? Dia akan rename this word macam menjadi huruf kecil. Tapi macam ni naming saya galakkan apa? Nama underscore peserta. Even though ini memang automatically dia akan convert pergi naming convention yang betul. Contoh nama pelajar, dia akan auto convert apa yang wording di sini. Tapi kadang-kadang kita macam nak nama convention lain, kita just continue nama pelajar, contoh nama pelajar aktif. So saya suggestkan saya mencadangkan agar setiap wording untuk punya space kita letak underscore. And then please make sure parameter ni ataupun kod ni adalah naming yang kita boleh faham. Maksudnya bukan bukan kita sebagai creator, kita sebagai developer yang boleh faham. Kalau boleh orang yang kira macam kita handover pada orang lain, naming convention ni penting untuk tujuan kita grab data ke, untuk tujuan untuk kita update date field, so kita dapat tahu, oh dapat tahu makna dia memang untuk date kind of item lah contohnya. Jadi kalau boleh janganlah panjang sangat. Contoh ada yang nama pelajar aktif layak convo contohnya. So naming convention dia panjang sangat tapi kita boleh edit. Kita mungkin boleh kah tadi nama pelajar convo ke. So naming convention ni penting coding, walaupun bila kita type dekat label ni dia akan auto convert pada naming convention yang sepatutnya, tapi kalau macam dah panjang sangat description ni dia kita boleh ubah sebenarnya. Okay. Okay, saya ingatkan yang penting nama apa naming convention ni amat penting. And then yang kira meaningful and then dia simple. Okay. Okay, lepas tu kita boleh save lah kalau dia okay yang ada okay benda ada satu yang menarik tentang simple text ni. Kadang-kadang simple text ni kira macam yang text file biasa lah macam ni panjang ni. Kadang-kadang kita nak dia macam untuk kita input description. Description kita boleh guna long text. Long text. Contoh saya save description. Yes. Okay. Okay, description kita boleh type lah pelbagai. And then kadang-kadang kita nak guna macam code editor lah, orang panggil code editor. Kita ubah pergi ke rich text. Rich text ni maksudnya dia macam code editor yang kita boleh mungkin contohlah ayat ni bahaya. Kita nak dia bold ke, kita nak dia apa indent ke. Kita boleh guna komponen ataupun uh, subtype dia adalah rich text. Okay. Tapi normally kita akan guna yang simple text lah untuk kita input apa-apa info. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke saya share untuk yang benda-benda lain selain daripada simple text. Okay, penggunaan
HTML text. Kalau yang tuan-tuan dapat lihat di sebelah sini, yang palette ni, nampak tak? Oh, saya besarkan lagi. Okay. Di sini kita ada dua item HTML text. Sorry, dua komponen HTML tag dan HTML tag key value. Okay. Beza di sini adalah HTML tag ni dia just untuk kita boleh tag letak je apa-apa HTML code itu, tetapi dia tidak menyimpan. Dia tidak menyimpan, tetapi dia keluar semasa kita view kan form tersebut. Okay, untuk yang HTML keep value ni, maksudnya dia menyimpan semua kod-kod HTML itu di dalam structure ataupun semua data itu disimpan. This means apabila kita share structure JSON tersebut, dia akan bawa sekali dengan maklumat, contohlah coding untuk kita buat perkataan tersebut. So dia akan disimpan sekali ni bila kita share kepada orang lain dia punya structure JSON tu ataupun info tersebut, dia akan bawa sekali coding HTML tersebut. Kalau teks biasa, HTML teks biasa dia tidak. Dia, contohlah bahaya. Saya mula saya tak tahu saya boltkan perkataan bahaya tu, tetapi uh, apabila kita guna HTML tag biasa dia tidak menyimpan kod HTML tersebut. Apa nanti saya akan tunjukkan. Okay, and then apa yang base ke sini, yang biasa terguna HTML tag dah, image preview, symbol. Okay, tak apa. Kita go through yang form yang saya dah buat ni. Okay, saya ulang, kita guna uh, penggunaan komponen uh, si- komponen simple text atau text field. Kita guna HTML text, kita guna fungsi komponen scale. Okay, macam mana benda ni berfungsi? Saya share uh, uh, simple lah. Okay, macam ni kita cuma tarik je dari sini text, tarik ke mana-mana section kita nak letak, kita tarik, and then kita di sini this one kita terpulang lah, kita nak naming dia ataupun kita nak biarkan menggunakan apa default naming yang telah dijana oleh dalam platform tersebut lah. Kita save. Kita save dekat sini kita pergi ke bahagian template. Dekat sini lah kita akan paste apa-apa coding HTML. Ah, okay, untuk tuan-tuan yang macam tak mahir, tak tahu apa kod yang kita nak guna untuk contohlah untuk buat perkataan contoh bahaya. Kita boleh guna contoh saya tak tahu apa kod untuk kita buat ni HTML saya macam kurang tahu. So kita pergilah ChatGPT. Okay, minta apa coding HTML coding to bot code contohnya. Ah, dia akan suggest penggunaan, dia akan bagi contoh lah macam ni, penggunaan macam strong dengan B. Contoh saya ambil inilah B. So ini, so this one adalah kira salah satu contoh apa tu uh, tag HTML yang kita gunakan untuk buat perkataan. So tuan-tuan dan puan boleh cuba cari ke Google mana yang tak familiar tentang apa coding HTML yang simple untuk kita gunakan untuk bold perkataan, untuk kita indent, untuk kita underline ke ada. Tuan-tuan boleh cuba Google ataupun tanya ChatGPT. So kita boleh pastekan kat bahagian ni template support HTML. So okay. And then kami delete lah. Nanti terkeliru. Okay, yang ini yang saya dah buat. Okay, kita gunakan the buatkan perkataan tersebut dan kita gunakan paragraph. Okay. And then kita pergi ke komponen kedua. Okay, dekat sini form ni tujuannya adalah untuk juri key in markah. Okay, so kita buatlah contoh kita ada dua kriteria. Ini mungkin just untuk make up lah, make up sahaja. Ini kita boleh tak letak apa-apa description berkaitan dengan kriteria tersebut pun boleh. Okay. Kedua, kita letak sini komponen untuk markah. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini ada dua perkataan markah. Ada dua perkataan markah. Tapi kalau kita tengok bahagian dia punya parameter ataupun kod dia, di sini saya letak markah underscore satu. And then yang kedua, markah underscore dua. Okay, kalau macam label ni, tuan-tuan boleh macam gunakan perkataan yang sama ataupun description yang sama. Akan tetapi
kita mesti bezakan apa dia punya code ataupun naming convention ni, supaya kita boleh jana dia untuk buat calculation ataupun kita boleh share kepada orang lain data tersebut. So kita dapat tahulah yang field ni menyimpan markah untuk kriteria satu. Field ni untuk kita menyimpan markah kriteria kedua. Okey, macam satu lagi tips saya, kalau boleh lah, kalau boleh, naming convention ni jangan kita, kalau boleh kita tetapkan awal-awal semasa kita develop. Kalau kita dah live kan form anda, kita dah gunakan tersebut, and then suddenly dalam mungkin setengah jalan tu mungkin tuan-tuan nak ubah naming, contoh naming ni markah markah kriteria satu, tiba-tiba dah di live and then juri pun dah key in. Okay, nanti tuan-tuan akan ada akan menghadapi masalah di dalam macam kita nak viewkan data tersebut. Contohlah, mungkin peserta pertama kita dah guna this kind of naming convention ataupun form tersebut lah. Tapi bila uh, pergi ke peserta kedua, tiba-tiba kita ada macam edit coding ke, ini naming convention ni kita bertukar. So, markah bagi peserta pertama tadi mungkin hilang lah. Sebab dia punya naming convention dia dah tak ada. Saya rasa, okay. Kalau boleh, naming convention ni kita boleh panjanglaskan dia sebelum kita livekan form tersebut. Uh, supaya kita tak menghadapi macam tiba-tiba orang kata tiba-tiba maklumat field ini hilang. Okay, ataupun mengacau fungsi-fungsi yang lain ke, contoh kadang-kadang ada form yang kita dah develop banyak ah. Dia ada banyak section, and then ada pelbagai-pelbagai formula untuk calculation. So suddenly mungkin kita cuba tukar satu field je, mungkin kita tak perasan kita perlu edit mana-mana fungsi lain. So they, they kind of method ataupun uh, cara kerja tu mungkin tak efektif lah. Okay, kalau boleh sebelum kita live kan kita punya form, kalau ada tambahan tak ada masalah. Kalau edit field tu kadang dia akan efek bila dah live tu nantilah. Kalau ada data tak jumpa, any calculation tak dapat berjalan. Okay. So penting sebelum kita mulakan development, kita perlu fikir rangka dulu apa field and then naming convention yang sesuai digunakan. Okay. Again, seterusnya ni saya samakan lah. Yang ni cuma beza code ataupun naming untuk parameter ini, untuk field ini, tag field ini, yang sama adalah label dia, markah. Okey, seterusnya, okey, mungkin saya nak buat lagi. Lepas saya, okay, mungkin saya lepas saya pilih kriteria satu, apa markah dia, kriteria dua, oh sorry, yang mana tadi ni? Kriteria dua, okey. Okay, refresh, okey. Contoh kita dah key in ini, so kita nak buat takkan juri nak kira manually, so kita buatlah fungsi dia. Fungsinya apabila kita tekan markah satu, kita tekan markah dua, kriteria dua, so dia akan terus ada markah, ini dia ada keputusan sama ada projek ni baik ke, projek ni cemerlang ke. So kita buat satu macam magic lah sini, tu method uh, function untuk pengiraan. So di mana kita menggunakan evaluated field. So tadi yang macam Cik Mani kata, ada yang kita boleh buat dekat life cycle, ada yang kita boleh buat fungsi di dalam apa tu, evaluated field. Okay, di sini saya menggunakan komponen evaluated field yang tuan-tuan boleh lihat di sini lah. Bahagian ni evaluated text, tarik je, tarik, and then macam biasalah kita buat apa dia punya naming, dia punya code. Kadang tapi kadang kalau kod yang di dijana oleh platform mereka sesuai, so kita biarkan. Kalau dia macam tak sesuai, kita boleh buat naming kita sendirilah. Okay, selepas tu kita save. Lepas kita save, kita akan pergi bahagian expression. Expression di sini kita boleh buat menggunakan apa kira macam basic JavaScript. Maksudnya boleh dia punya function macam ni, condition biasa je, if else. And then kita dapatkan maklumat markah satu, markah dua, kita declare sini lah. Kita declare sini markah satu. Okay, cuba tuan-tuan lihat. Markah satu ni merupakan nama tag field bagi markah satu ni. Ejaan ada markah underscore satu. So
So di dalam ni pun saya kira saya panggil lah apa value di dalam komponen ataupun take fill markah satu. So ini saya buat proses pengiran adalah tambah. So kira markah kriteria satu tambah markah kriteria dua. So hasilnya adalah result keputusan. So kalau saya contoh lah sini lah. Okay, saya padam dulu untuk dia cek ataupun dia jana apa keputusan bagi markah tersebut. Saya komen dulu. Kita lihat. Okay, sebelum ni kalau keputusan di bawah ni kosong. Ya, dia tambah 4 tambah 3. So markah dia ada 7. Tapi saya tak tahu apa keputusan bagi projek ni. So saya uncomment balik. So this one adalah salah satu cara lah untuk kita buat magic dalam form ni. So saya buat condition di antara range of marks atau range of keputusan. Okay, kalau 1 hingga 3 apa dia punya description, kurang memuaskan. 4 hingga 5 apa dia keputusan, dan seterusnya sampai 8 hingga 10 apa dia punya keputusan. So kita boleh buat di dalam evaluative field ni, kita boleh buat apa-apa magic ataupun saya panggil apa-apa proses pengiraan ke, proses kita nak convert apa-apa perkataan ke, kita nak slice perkataan ke, semua kita boleh buat sini lah. Dianya berlaku apabila macam apa apabila user key in apa-apa value sini, and then dia akan melibatkan value sini, so barulah fungsi tersebut berjalan. Okay. Okay, itu merupakan salah satu contoh lah dalam form ini. Sebenarnya banyak lagi contoh yang saya boleh share, tapi saya takut masa tak cukup. Saya akan beralih ke lain. Tapi kalau ada soalan, tentu boleh ke tanya kemudian lah. Okay. Okay, ini yang saya tunjukkan adalah satu contoh lah. Apa yang kiranya selain daripada field itu untuk kita key in apa-apa value, kita boleh jual apa macam menghasilkan apa orang kita macam magic lah. Dia boleh kira markah ke, dia boleh buat decision ke, kita boleh letak dalam tu. Ini kita boleh apa ataupun kita boleh buat macam fungsi macam kalau saya klik sini mungkin keluar button dialog alert ke, ataupun keluarkan section lain ke, contohlah macam ni. Contohlah saya buat satu okay. Contohlah saya buat satu okay, description, comment lah, comment. Okay. Comment ini okay, hanya akan keluar apabila markah apa total up markah ni mungkin kurang memuaskan, contohnya lah. Okay. Saya pergi ke bahagian option, bahagian prerequisite. Prerequisite ni adalah fungsi untuk kita contohlah kalau field ini dia keluar masa bila, ataupun dia hide ataupun dia disembunyikan disebabkan oleh apa-apa condition. So macam ni contohlah, saya letak sini mungkin keputusan, okay, tamitnya lah. Ah, kalau keputusan kurang memuaskan, okay, saya guna dollar dot nama field yang memaparkan apa value tadi. Contoh kalau dia kurang memuaskan, ni baru dia keluar. Okay, bila dia keluar kita minta juri komen lah kenapa you guys bagi markah yang kecil. So, macam tu lah, contoh je lah. Okay. Okay, jadi kita lihat. Okay, macam mana. Okay, macam ni. Okay, contohlah saya letak markah dia 3 kurang memuaskan. So bahagian komen dia keluar. So juri perlu masuk lah. Ini ataupun kita tambah sikit lah. Okay. Hint. Kalau keputusan kurang memuaskan, sila isi ruangan ini. Contoh. Okay. Okay, tak dan. Okay. Contoh markah dia 3. Sederhana. Okay. Markah dia uh, range 3 lah. Contoh. Kurang memuaskan. So keluarlah ni. Ha.
So juri akan key in kalau markah dia baik, so bahagian komen tu tak ada. Kalau dia kurang memuaskan dia akan keluar. So saya beritahu kalau kita kurang memuas sila isi bahagian ini. So di dalam form ni kita boleh bermain dengan pelbagai lah item di dalam ataupun komponen dari sini, and then bila kita nak jadi macam ada certain benda kita nak hide ke, kita nak showkan dia ke, menggunakan apa-apa prerequisite, kita boleh gunakan salah satu macam ni lah tadi contoh dia. Ini kita ada macam pengiraan lah, so kita boleh gunakan evaluated text, evaluated field, ataupun kita boleh buat benda ni dalam life cycle. Ni salah satu contoh lah. Saya hard code bila sekali dia masuk, kita hard code lah tak nama peserta tersebut, nama projek tersebut. Dekat sini kita boleh dapatkan daripada macam lookup ke, daripada form lain ke, nama-nama peserta apabila dia masuk. Okay, kita boleh cari mungkin di drop down ke daripada lookup. Hmm. So yang itu kita boleh further uh, boleh tanya kemudian lah macam ni kita nak tarik daripada lookup. And then kita paparkan, kita setkan drop down tu daripada apa selain daripada contoh lah, macam ni drop down. Yes. Kadang-kadang dekat sini kita boleh sorry, drop down. Ni contoh, okay, drop down. Di sini kita ada list source. List source ni kita boleh tarik apa-apa lookup yang kita dari mana, kita boleh pilih apa lookup tersebut. Ataupun kita ada endpoint ke lookup lain, kita nak panggil dia secara macam guna path. Kita boleh letak di sini lah. Kira kita setkan apa item di dalam drop down tersebut. Benda-benda macam tu kita boleh, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya kami orang lah. Okay. And then apa lagi saya tengok masa loh. Okay. Sebenarnya dalam form ni ada pelbagai benda lah kita boleh bermain. And then untuk yang macam apa lagi biasa kita guna simple text, HTML text, ni benda-benda biasa kita guna lah. And then kita boleh masukkan juga data set dalam ni. Contoh ada yang macam list of dataset yang macam ada form yang kita nak paparkan apa yang history yang dia pernah, contoh macam borang permohonan untuk memohon pinjaman kereta contoh. Okay. So kita boleh letak sini lah dataset history of permohonan pinjaman kereta yang dia dah pernah buat. So kita boleh panggil lah dataset yang mungkin kita dah jana sebelum ni, so kita boleh tarik sini. Hmm. So dalam form ni kita boleh menggunakan item lain juga, komponen-komponen lain macam model picker ke. Okay. And then seterusnya saya beralih kepada proses. Okay. Proses ni saya rasa ada yang dah di demo oleh Cik Mahani tersebut, macam mana proses tu berlaku. Okay. Untuk proses ni kadang-kadang ada form ni tak perlu ada proses. Proses ni berlaku bila melibatkan kita nak form ni perlu ada verification, perlu ada validation oleh certain individu, certain macam contohlah macam contohlah borang ni kita nak ketua juri verify. So kita adalah kita di dalam proses kita adakan tier verification verification by ketua juri contohlah. So okay, di sini pun tadi ada yang Cik Mani tunjuk macam mana buat mailer. Okay, and then resubmission maksudnya sini macam borang atau form tersebut boleh di retract, boleh di return kepada user yang mengisi borang semua. So mungkin kalau ada resubmission mailer kita boleh pilih lah. Okay, cara jana mailer ni sama macam apa yang di dah tunjukkan oleh Cik Mahani tadi. And then semua setup untuk ni pun sama macam yang dah ditunjukkan tadi. Okay. Okay, untuk proses ni contoh macam selain daripada satu proses kita boleh ada selain daripada satu tier kita boleh ada dua tier. Maksudnya mungkin lepas kita juri verify, kita nak penganjur menerima lah apa result tersebut. So dekat proses ni kita boleh ada berbanyak bertier-tier orang panggil. Ada
lebih daripada satu tier lah kita boleh buat. And then di sini juga saya ada satu tip, kalau boleh kita dah confirm atau kita dah rangka dia punya proses, siapa yang melulus ataupun siapa yang verifykan borang tersebut, supaya di dua hari, contoh misalnya kata kita dah live kan form tersebut, and then tiba-tiba dia kata kalau boleh ini macam contohlah proses mungkin form ini kita tak perlu kita juri verify, kita nak terus penganjur je yang menerima. So mungkin ada haywire sikit lah. Tapi dia boleh dikemas gini, tapi ada haywire sikit. Okay, kalau boleh kita live ataupun kita siapkan form tersebut, kita dah firmkan apa tier yang terlibat macam sini. Okay, kita nak dalam borang ni kita ada tiga tier, maksudnya tiga proses, tiga tiga verification. Mungkin tadi macam borang untuk penjurian ni kita ada mungkin penolong juri ke, kita ada verification by ketua juri, and then last kali kita nak submit this kind of markah kepada penganjur. So kita dah tahu kita ada tiga tier. Ha. So bila borang ni dah live, so dia akan berfungsi dengan secara baik lah, dengan efektif. Ha. So yang tadi saya ulas semula dalam form, naming convention penting. And then cara kita susun item-item macam simple text atau komponen-komponen yang kita nak user key in, atau and then ada komponen yang kita nak show, kita nak hide kan bila berlaku apa-apa condition ke, kita kalau boleh formkan dulu sebelum kita live kan borang tersebut. Okay, okay, so far untuk form dan untuk bagian form ada apa-apa soalan, ada apa-apa Oke, kemusykilan untuk kami soalan. untuk laju ke? Halo. Boleh, boleh saya dengar. Oke, soalan Ah, berkaitan dengan untuk form. form ya. Oke, kejap Okay. Untuk other file, multiple file ya. Multiple file, okay. Jom saya Oke. tarik lah. Oke. Hanya ada certain formatnya si support kah? Sebagai contoh, untuk Mhm, gambar mhm. iPhone, adanya dapat, adanya si dapat. Kena oh. Ada saya dapat, ada yang dapat. Untuk kita nak Ah, previewnya, contohnya untuk bahagian report, kita nak previewnya, adanya dapat, adanya si dapat. Adakah disebabkan format-format font tertentu ataupun ada kaedah lain untuk kita menyelesaikan masalah ya? okay. Boleh kami tahu yang saya dapatnya biasanya masalahnya apa? Yang siapa buka ke ataupun yang pada hilang ke macam ni ke? Okey, Contohnya lah, contoh kita error. kita ada nimak data ya, tapi apabila Okay. kita nak preview, Mhm. nya balik kepada front page kita pun borang lah, kita pun sistem lah. Okay, okay. Adakah disebabkan format kah ataupun macam ni? Kebanyakannya iPhone sih dapat lah. iPhone saya dapat, okay. Pertama biasanya macam kita tak lah, macam kita ambil gambar daripada um, smartphone lah tu. Biasanya ada orang ambil gambar directly, ada yang ambil gambar macam kadang ada guna filter, ada guna macam-macam lah benda yang kita dalam AI lah. So bila biasanya kami perasan lah gambar-gambar yang kita ambil directly, tak ada apa-apa kacau lah, yang memang senang kita upload. Apabila gambar yang ada yang macam ada yang off, kita ada letak filter ke ataupun kita ada macam dalam telefon tu kan kita dah macam-macam canggih yang pun caranya mengacak mencantikkan gambar tersebut. So kadang apabila kita try to upload uh, dalam form tersebutnya, kadang si support betul, pertama mungkin format lah, kedua mungkin size. Size 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 kita ada setkan apa-apa di dalam validation ke ataupun make size gambar ada kah? Set ada kah? Ada. Ataupun big size, kadang takut make size tu mungkin gambar sebut dah lebih size Uh, kah? Kami pernah coba yang directly pakai kamera lah. Mhm. Si dapat juga. Tapi Mhm. si semuanya si dapat ya. Kami nak tahu sama ada. Sebab Mhm. untuk muat naik gambar ya, kami engkau Mhm. kurang daripada 20 meg. Okey, 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 faham. And then yang pun supported file ya, JPEG, JPG, PDF, Dalam betul kan? MP4, Ah, benda-benda ya lah. ah, ah. Iya, iya di tangga kami lah. Tapi dalam masa yang sama, Mhm. apabila kita terima report ataupun data daripada user Mhm. nak, Mhm. kita nak bukanya, nya bukan korup, nya je macam
siapa preview? Kita preview. Okey, okey, okey. Kita ada simpannya ke dalam file bucket ke? Tak ada pola kah? Simpan ke dalam file bucket. Uh, ada dalam file bucket ya kita dapat nanggar, tapi untuk data analis macam data ya bah, data kita nak nanggar data bahagian data ya. Betul, betul. Hanya si dapat, mau kita ngambil daripada bucket ya, Hmm. dapat. Okay. Mungkin kadang macam kami pernah juga ada problem yang tu lah, tapi mungkin disebabkan pathnya kan. Pathnya mungkin masa kita upload ada technically ya mungkin ada berat ke masa upload, so mungkin dia dapat simpan tapi dia lambat update ke dalam file ke. Antara ya mungkin disebabkan benda-benda macam ni. So biasanya kami akan ada guna macam fungsi lambda untuk kami update bagian file. So so far berjaya dengan syarat Oh, dalam bucket kita ya ada gambar tersebut. So kita just kira macam kemas kini semula lah path macam gambar ya. So kami guna fungsi lambda. Ada coding yang uh, kami jana. kami tengah buka kami pun bucket tu. Ah. Ada yang masih no preview available lah. Mhm. Adakah yang kami nanggar yang pun size bawah 20, Bawah 13 je tu. 20, bawah Yang pun 13. file is MP4. Ah. Iyalah nak tahu contohnya macam kami orang di college untuk Ah. laporan kerosakan Ah. data-data ya untuk mengenal pasti kerosakan sangat diperlukan. So kami orang nak malah pengesahan. Okay. Nak malah pengesahannya tapi mau nangga report borang dulu. Jadi ya Format. sangat penting apabila berlaku di situ kami nak tahu jualah ataupun ada solution lain pakai kita settle down kan macam Oh, ni kan. daripada cik mana ni format CX. Oh, oh kita kami sih nampak nangga apa yang dibuka kita sini. Tapi ada hal mesti kita boleh email kami. Ini mungkin boleh add kami sebagai creator kan untuk kami cek benda ya boleh juga. Ah, Okey okey. kita email Email kami kami lah yang pun sekali lah. Salam ya ah, keluarga. boleh boleh boleh. Kita add kami sebagai creator kalau kami sama-sama kita nangga lah benda ya. Okey, Ah, makasih. Okey sama komen HX. Okey. Okey. Okey, ada lagi so far? Kami lang baca komen dulu. Boleh minta nombor staff. Okey. Boleh buatkan form upload recommendation. Boleh, boleh. Kita pergi ke contoh kita boleh restrictkan masa kami sorry. Cepat. Kami masih share kah? Masih share screen lah. Masih. Masih. Okey, okey, okey. Okey, ada soalan yang kata boleh buat form upload dokumen yang restrict certain file kami boleh. Contohnya kami macam pergi ke ada file. Jadi mungkin kami perlukan user upload PDF je. So kita pergi ke bahagian validation. So di situ kita boleh requirekan field. Kita minta user tu memang key in ke ataupun upload semua file tersebut. Okay. Kedua kita ada fungsi untuk max size. Maksudnya certain max size je yang boleh upload. Lebih daripada ya memang kita akan tendang lah. Okay, ketiga itu yang ditanya kita format apa. Di situ kita ada pilihan lah. Ada format PDF, Microsoft Word, and then others lah, format Excel. This mean um, hanya format-format tersebut saja yang dibenarkan untuk kira dibenarkan untuk kita ataupun user upload. Kita pergi ke bahagian untuk accepted limit time. Mungkin kita ada apa? Ada lebih pada contoh kami mau yang PDF, koma, sorry ya, koma, sorry. Kita pergi situ senang. Kami copy tu. Hmm, ah, Microsoft Word, koma itu. So 2 gig tu lah. Microsoft Word dengan PDF dah yang kami benarkan user untuk upload ke dalam this field untuk upload result upload keputusan. Contohlah. Okay. Okay, kedua itu untuk dalam bahagian upload image ke ada file kami suggest untuk kita buat sikit file bucket lah supaya kita senang nak trace apa yang kita dah upload. So caranya adalah kita pergi ke bahagian tu ada sih langgar
ikon di bawah role manager tu, bucket manager. Di situ lah kita akan kita boleh buat bucket tersebut. Contohlah row ataupun keputusan. Contohlah kami nama. Okay, atau description apa-apa description lah. Okay, untuk kita adakan fungsi antivirus, kiranya macam this platform akan scan benda-benda di upload. Okay, ini schedule antivirus scanning itu macam kita boleh schedule lah, uh, scankan semua benda-benda kita upload, daily ke weekly, monthly, ini bilanya ataupun masanya bila start kan untuk dia scan semua file yang kita dah upload di dalam bucket tersebut. Okay, okay, kami dah buat segi bucket. Bucket tu macam tempat macam folder lah. Okay, okay, pergi ke bahagian form kami, pergi ke bahagian upload keputusan, and then ke bahagian option. Di situ lah kami pilih. Mungkin kita ada 3 gig bucket. Pilihlah salah satu. Okay, kami pilih keputusan. So, okay, di situ kita ada fungsi untuk rename file on upload. Yang itu adalah fungsi baru lah kami rasa. Yang itu kami rasa Encik Razif boleh share untuk sesi esok hari kami rasa. Yang benda baru dalam Recast. Okay. Kelak akan share. Ah, apa macam ni penggunaan rename file on upload. Itu kira benda baru tu. Okay, okay, kami save. So, and then format, so tap screen kan? Tap screen. Okay, okay. Kalau kita boleh kita ambil email kami, okay, untuk email kami kita boleh screenshot ke apa-apa problem tersebut. And then add kami sebagai creator untuk kita sama-sama nanggal lah apa sebabnya siapa buka ke. Kami pun pernah melalui benda tersebut tapi in the end dapat settle lah. Dapat settle. Uh, Okay, kita pergi ke kami sentuh sedikit tentang dataset lah untuk masa. Okay, dataset tu ada yang okay, macam tu. Okay, tu pun dah di go through by Cik Mahani tadi. Apa itu dataset? Tu kira list lah, list of collected data yang kita dah key in semuanya. And then yang boleh di view oleh di view by user yang pun ataupun by admin. Admin tu kira yang macamnya dapat nangga semualah data. Ini di dalam apa? Di dalam setting tersebut kita boleh uh, restrictkannya, list type-nya, all ke user ke approver ke yang dapat lihat data-data tersebut. Okay, di situ macam tu semua dah di go through boleh kita tadi apa field yang kita mau appear yang dia appear dalam situ. And then dah terkelakar Sarawak kami. Sorry ya. Okay. Di bahagian option kita ada option tu bermaksudnya contoh macam show status. So dia akan keluarkanlah apa status permohonan ataupun application tersebut drafted ke apa. Mungkin ada proses mungkinnya dan dia ada macam ada satu macam timeline ataupun timeline lah kan biasa. Ya verify by user, verify by juri, verify by penganjur contohlah. Mungkin kita letak proses tersebut. So dekat situ dalam bagi status dia ada macam satu macam timeline yang kita dapat nangga. Itu dah settle ke belum? Mula settle nyetik ke tanda merah ke belum settle. Ataupun yang recheck berwarna merah ke kita boleh setting dalam form tersebut lah. Tu. Okay, kita pergi ke bahagian data set. Okay, data set tu tadi option. Okay, tu mungkin tuan perempuan boleh bermain lah. Apa fungsi show status tu, apa info yang keluar situ. Hide and search bar. Okay, email blast. Okay, bug action tu macam contoh kita maunya delete lah misalnya. Untuk mungkin form lain tu. Tiga, okay, bug action. Hmm. So, macam tu kita boleh delete ke. Kita mau delete semua. So, kita adakan fungsi bug action. Okay. Additional parameter. Okay, itu kita boleh apa ada persoalan kita boleh PM tepi lah sebab tu panjang pula. Okay, content kata saya tu benda baru ke biasa tu.
And then filter. Okay, filter tu okay, okay, contoh lah kami mau this dataset kami mau yang keputusannya cemerlang je. Okay. So kami pergi ke bahagian filter tu. Keputusan kami mau cemerlang je. So refresh. So ni akan ada cemerlang. So contohlah kita mau mungkin bos kita lah minta kita sediakan dataset untuk yang projek yang cemerlang, projek yang baik, kurang memuaskan. So kita pergi ke kita create cara create dataset adalah sama, cuma bezanya di dalam filter kita pergi ke bahagian keputusan kita letak itu cemerlang, baik dan memuaskan. Okay. So untuk cara kita untuk filter borang tersebut, and then for this type mesh all tu maksudnya contoh kami mau markah tu daripada sekian dan yang si keputusan sekian kira punya jumpa kira mesh condition sama, kami tak kira macam tu lah, mesh all punya any of di filter yang mesh kami letak mesh any lah yang untuk condition type tu. Okay. Bahagian option data grouping. Okay. Tu kita boleh kontrol siapa yang boleh lihat data tersebut. Yang tu bahagian kita export ke Access ke CSV ke PDF. And then output daripada benda yang kita export tu depend dengan apa yang kita paparkan dekat dalam data set tu. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 this item. So this item tu adalah yang akan keluar dalam dalam apa dalam Excel kita contohnya. Kita mau semua info keluar, kita tick lah semua tu, and then dalam Excel pun dia akan keluar ikut yang apa kita paparkan dalam dataset tersebut. So ada soalan untuk bagian dataset? Tu kadang-kadang kita boleh hands on masa coaching kan. So far ia je daripada kami. And then dataset tu pun tiada apa-apa tips. Yang mostly yang banyak tips, yang banyak magic yang berlaku adalah di form lah, dalam form tersebut. Kita boleh adakah function pengiraan, function untuk kita decide keputusan, and then ada pernah juga kami pula segi application yang berdasarkan rubrik. Rubrik tersebut kita set di dalam lookup. So kita panggil data daripada lookup show dalam form tersebut. So daripada form tersebut dia akan analyze lah, markah berdasarkan rubrik. So dia akan jana keputusan. Nah, so kami dah pola. So this means dalam form tu kita boleh bermain lah bermacam-macam. Kita boleh buat chat di ruangan chat pun boleh. Dia akan bermain lah berkata orang kalau kira kita bermain JSON tersebut, structure JSON. Uh, Sorry ya, kami guna term-term dalam teknikal sikit sebab kalau ada apa-apa soalan berkaitan benda-benda tersebut ataupun idea-idea yang terdengar daripada apa kami kalau pada tadi boleh PM tepi lah macam ni benda yang berlaku. Hmm. Mun kami mau share tu memang panjang kita hari kita tu. Uh, and then any kind of idea ke kita boleh cuba kongsikan kelak lah. Boleh PM kami ke dengan atau PM tim-tim mereka lain ke. Uh, Okay, biasa itu saja daripada kami. Okay, terima kasih kepada penganjur kerana menyebut kami, menyebut saya sebagai yang memberi sharing pada hari tersebut. Okay, that's all. Ada soalan boleh PM tepi lepas soalan. Okay, terima kasih Bolehkah kita. Erika integrate dengan ChatGPT? Yang tu kami boleh minta Encik Razif pula lah. Okay, esok sesinya kita boleh bertanya tentang tu. Bolehkah and then di dalam untuk pengetahuan semua, dalam mereka tu dah ada fungsi AI sekalipun. Dah ada fungsi. Itu kita gunakan dalam Kodna kan biasa. Dalam Kodna. So, kelak lah mungkin itu sesi Encik Razif esok hari kita boleh bertanya. Kita boleh tanya benda-benda tu. Nya lebih masa lebih detail lagi lah macam ni penggunaan Kodna tu. Ini benda-benda berkaitan dengan AI tu. Kalau kami share halu ya
panjang hari kita hari tu. Okay, that's all. Okay, terima kasih. Kita ucapkan Sama. kepada Encik Franz. Kalau ada apa-apa soalan, kita berikan masa ni untuk sesi soal jawab. Untuk sesi Kokna tu third day on 16 October. Kita boleh ready soalan lah. Dan sebentar nanti untuk topik terakhir iaitu PDF annotation bersama dengan kita nanti adalah speaker kita daripada iCats. So mungkin kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik ketiga, saya berikan waktu.